Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sekarang berada di KLIA. Jangan terkejut. Ini semua adalah KLIA. Inilah keadaan KLIA yang hari ini sudah menjadi sunyi sepi. Sunyi sepi, bagaikan tidak berpenghuni. Bagaikan tidak berpenghuni. Okey, jadi hari ini kita berada di sini adalah untuk menyelami nasib sahabat-sahabat kita dalam industri travel agency ataupun pelancongan, terutamanya mereka yang menyewa tapak di bawah Malaysian MAB, di bawah MAHB, Malaysian Airport Holding Berhad. Dan mereka ini walaupun dalam tempoh PKP, daripada mula PKP sampai sekarang, mereka masih lagi dikehendaki untuk membayar sewa kepada Malaysia Airport Berhad. Jadi hari ini saya perkenalkan beberapa orang kawan, mungkin seorang-seorang dulu. Okey. Nama siapa? Boleh buka ni ke? Okey, saya dari Rusdi dari Abarayan Travel. Abarayan Travel. Yang mana satu abang punya ni? Sana, kosong. Kena fokus tengok C09. Tengok kaunter mereka ni, mereka kena bayar sebulan RM5,000. Tapi kaunter ni kosong. Yang ni yang datang-datang ni dari mana, Wah? Ini datang dari luar negara, tapi rakyat Malaysia selalunya. Rakyat Malaysia yang sudah mendapat clearance untuk kembali ke Malaysia. Tapi jumlah dia jauh terlalu sikit berbanding dengan kalau airport kita dibuka lah. Ada beberapa negara yang sudah buka airport dia. Contoh macam Bangkok, airport dia dah buka. Begitu juga dengan Arab Saudi, 2 minggu insyaAllah. Korea sudah buka. Banyak tempat dah buka sebenarnya. Taipei sudah buka. Tapi Malaysia masih tak buka airport dia. Ya, betul. So mungkin ada perkara yang ingin saudara luahkan. Siapa nama tadi? Saya Rusdi dari Abarayan. Okey. Saya Rusdi dari Abarayan. Saya kecewa sebab sewa kat sini dan COVID-19 ni start dari bulan 3. So sewa masih dia orang minta lagi. Untuk kuarantin sampai bulan 12. So selepas ni pun dia orang akan minta lagi. So ini mula terkesan ni bukannya bulan 3 sebenarnya kan? Awal tahun lah. Apabila COVID ni mula menyerang beberapa buah negara, termasuk di China. Ya, betul. Dia dah mula rasa terkesan. Betul lah. So selepas maknanya ni dah hampir 11 dah nak 12 bulan lah ni. 12 bulan. Besok kami pergi pihak motel, pergi jumpa macam ni sejak pergi tak nak layan. So hantar sorak macam ni, baru dia orang kata layan, so kena bayar juga. Berapa sewa sebulan? 5K. 5,000 sebulan tuan-tuan. 5,000 sebulan kali dengan berapa bulan? Sampai sekarang 10 bulan lah. 10 bulan. 11 lah. Maknanya sudah 55,000 mereka bayar. Tapi malangnya sehingga ke hari ini, bila mohon 10,000 ni, 10,000 ni kalau rasa-rasanya KWSP 10,000 dapat dikeluarkan ni, boleh membantu ke? Tak boleh. 10,000 tu pun tak boleh membantu tuan-tuan. Walaupun tak boleh membantu 10,000 tu, saya nak beritahu, itu pun payah untuk mereka ni perolehi, saudara. Ya, betul. Jadi ada apa lagi abang nak sampaikan? Kami memang terjejas sangat sebab kat sini pun 5,000, betul dekat HQ pun nak kena bayar. So kena HQ di mana? Seberjaya. Office dekat Seberjaya. Itu office lain. Office lain. Itu sewa dengan siapa? Itu dengan Cina. Syarikat swasta. Okey, syarikat ni maknanya mereka yang moratorium pun tak dapat. Mereka pun tak dapat. Tak dapat. Dia orang suruh bayar. 6 bulan pertama? Tak dapat juga. Dia orang paksa kita. Ini satu lagi masalah yang sepatutnya kerajaan atasi. Bila kerajaan bagi moratorium kepada mereka-mereka yang mempunyai premis yang ada sewa beli, pajakan sewa beli, sepatutnya ianya dipanjangkan kepada penyewa. Ya, betul. Tapi malangnya ianya tidak dipanjangkan, hanya dinikmati oleh mereka-mereka yang
mempunyai perjanjian sewa beli saja. Mereka yang menyewa, diskaun pun dia tak bagi. Tak ada. Diskaun Pun tak bagi. Ini satu benda yang sepatutnya diperhatikan oleh pihak kerajaan, dan sewajarnya dalam tempoh PKP ini tidak sepatutnya berlaku penyingkiran ataupun penyewa-penyewa dihalau keluar daripada rumah, dihalau keluar daripada premis perniagaan dan sebagainya. Itulah. Ada Kami itulah semua kami harap pada kerajaan tolong highlight kami lah. Tengok kami macam mana nak atasi benda macam ni. Itu saja ya. InsyaAllah. Ada nak tambah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Fasya Travel. Fasya Travel. Yang mana satu? C11. C11. Oh, C11 yang sana tu betul-betul kat pintu masuk ni tuan-tuan. Tempat lokasi strategik, tapi nampak je kecil ni tuan-tuan, tapi nilai dia 5,000 sebulan. Kami menghadapi kesulitan daripada bulan 1. So start mula betul-betul bulan 3. Bulan 3. So semasa kita mula menghadapi dengan teruk sekali semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan tutup border. Tutup border sampai ke 31 Disember ni. Oh, okay. So adakah border akan ditutup selepas 31 Disember? Allahu a'lam. So harapan Tuan Haji macam mana? Sekarang ni kita dapat pressure daripada Malaysia Airport Berhad untuk kita bayar. Kalau tak bayar, dia bayar. Tutup border kita masuk sini So dia mungkin juga. And then dia ada bagi 1-2 package A, B baru-baru ni, patut kami kena sign hari ni. Okay. So kita tak buat apa-apa ni sebab apa? Kalau kita sign, kita mungkin menghadapi lain-lain kesulitan. So sampai ke hari ni boleh jelaskan tak apa package yang dia orang bagi tu? Package 1 dia waive sampai bulan 12 dia waive maknanya tak payah bayar. Tak bayar. Lepas tu katalah bulan 1 so kita terpaksa bayar. Tapi cara dia punya package tu memudaratkan kita. Katalah kita sign bulan-bulan berapa itu dia bagi bulan 6 bulan 8. Bulan tu dia bagi 1 okay. Tapi kalau kita sign, kita kena bayar. Kalau kita berhenti, kita bayar 2 bulan, termasuk 6 bulan. Oh. So kalau masuk 6 bulan yang dia bagi waive tu. Bukan. Itu package baru ni. Okay. Yang sebelum ni dia bagi 3 tahun kontrak. Okey. Kalau kita sign, bermakna sign tu boleh memudaratkan semua travel agent di sini. Kalau kita keluar ataupun kita kena bayar 6 bulan. Keluar dengan 2 bulan, campur dengan 6 bulan, tak silap saya. So benda-benda ni kita dah stress. Ada tak apa ni hantar persatuan-persatuan dekat sini ke persatuan pengusaha travel agency untuk berjumpa dengan mereka? Kita dah hantar dekat MAB je. Kita tak minta dengan saya dah jumpa Bumi Putra punya pengurusi. Dia kata kenapa you nak ni, sedangkan dia orang dah tahu moratorium dah ada, dia orang kena bagi. Okey. Tapi sampai ke hari ni kita tak dapat apa-apa feedback daripada MAB. Dia kalau tapi jumpa MAB ada terima sebarang moratorium ke? Tak tahu, Allah Allah. Itu pun tak tahu. Itu yang kita menghadapi kesulitan. Sekarang ni saya tak tuduh MAB. And then MAB pun berkomunikasi, tapi kita tak dapat jumpa MAB dengan smoker. Kita jumpa orang yang macam finance, bahagian bisnes. Tak dapat jumpa chairman MAB tak dapat jumpa. Sebab apa? Dia orang kata nak jumpa, tapi sampai kali ni dia tiba-tiba dia orang hantar satu surat mengatakan dia bagi package ni. Package yang 6 bulan waive. Lepas tu ada yang kena apa? Lagi satu package saya tak ingat. So kalau 6 bulan waive ni, kalau ambil apa kesannya? Kalau ambil katalah bulan 1, katalah Tan Sri Muhyiddin Yassin tak buka border, kita kena bayar 5,000. Masa kita kena bayar. Kalau kita dah sign tu tuan, kalau kita dah sign tu kita menghadapi kesulitan dekat sana. Kita dah macam antara masalah yang mereka hadapi sekarang ni, ada satu package yang nak diberikan yang memberikan waive untuk sewa-sewa yang lepas sehingga ke bulan 12. Persoalannya ialah adakah pada 31 bulan 12 ini border akan dibuka? Maknanya kalau mereka dapat mereka tanda tangan perjanjian ini, tetapi akhirnya 31 bulan 12 border masih lagi ditutup, maka mereka lah yang akan bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran tu.
So kalau misalnya tak dijelaskan bayaran tu, ianya akan kena penalti ke macam mana Mungkin terminate lah tuan. Dia akan terminate Mana sesiapa yang Sekarang pun kita dah bayar sampai bulan 6 dah. ha. Bukan bulan 3, bulan 6 punya dia dah ambil sewa kita. Kita punya deposit. Oh dia dah Dia ambil. mana bulan 3, bulan 4, bulan 5 dia dah Sekarang dia makan wave ni, dia wave ni daripada deposit. daripada wave ni dia daripada bulan 6 sampai bulan 12. Bulan 7 sampai bulan 12. 12. So akan datang kita tak tahu. So apa saya rasa dekat sini kita ada 7-8 kaunter dekat sini. Okey. Saya rasa semua akan kena. Berapa kaunter? 8 campur hotel 3, 9. And then ada car rental semua. Car rental semua dah keluar automatic, dia orang dah tak nak dah. Dia orang dah give up lah. Give up dah. Kita masih stay sebab kita masih perlu lagi kita punya ni. Ini dia tuan-tuan akibat daripada tindakan yang silap dengan terburu-buru mengarahkan semua orang duduk di rumah lepas tu border ditutup akhirnya syarikat yang gulung tikar juga bertambah Semua Bumi Putra. Di sini semua Bumi Putra Semua Bumi Putra. Ada lagi nak tambah Kak? Bagaimana dengan bantuan daripada kerajaan? Setakat ni kerajaan ada membantu? so far satu apa pun kita tak dapat. Kita So, mohon okey. juga Dalam pinjaman. Kak, main tanya sikit. Main sini. Okey, akak daripada mana? Ya, Assalamualaikum. Saya dari Abarayan Travel and Tourism Berhad. Okey. Okey, apa yang Encik Rusdi dan juga Tuan Haji cakap tadi memang betul. Cuma sekarang ni kami berharap YB Menteri, YB Nancy dia main peranan lah. Sebab sepatutnya dalam bajet 2021 ni YB kena ambil tahu dalam semua sektor pelancongan. Tak kira lah hotel ke, homestay ke, taksi ke, bas ke. Tapi yang penting sekarang ni airport. Sebab kita ni image negara tahu. Kalau lepas ni sempadan dibuka, jadi orang akan datang di sini dulu kan, KLIA. Jadi kalau boleh tengok kaunter travel agent kosong, lepas tu Dah mati sebelum ya, sebelum kalau kaunter, sebelum betul. pintu sepadan dibuka. Ya, jadi macam kalau Datuk boleh tengok kat dalam pun dah banyak tak ada apa dah. Jadi kami kat Yang sini jual-jual dalam bertahan. semua habis lah. Ada yang masih buka tapi kebanyakannya tak ada operasi lah. Sebab kita pun sedia maklumkan yang PKPP kan masih sampai 31 Disember kan. Walaupun kita dah boleh rentas negeri. Jadi sekarang ni itulah harapan kami, semoga YB Nancy dia ambil tahulah dekat apa yang berlaku sebenarnya dekat airport ni. Pada kami yang berada di bawah ni, sebenarnya kami pun sebenarnya agak terbeban nak bayar 5,000 walaupun diberi package A, package B. Macam yang Tuan Haji beritahu tadi, memang kita tak ada pilihan. Nak tak nak kita kena bayar ataupun kita kena keluar, tu saja. Maksudnya kalau Ada dua sepatutnya pilihan lah. sepatutnya kerajaan kena maklum sebab airport ni kalau tak silap saya di bawah Khazanah Nasional. Jadi bila kita pun cuba nak dapatkan bantuan tu, sebenarnya kami tak nak macam ni bantuan tu, kami maksudnya moratorium lah, macam wave. Kalau kereta dan juga rumah ataupun pinjaman peribadi boleh dapat wave. Sepatutnya kami yang berada di sini tak semestinya travel agent. Maksudnya mana-mana saja kedai dekat airport ni ada banyak. So maksudnya kena sama adil lah. Sebab sekarang ni apa yang kami boleh buat? Nak bayar income tak ada kan? Nak buat umrah haji pun tak boleh. Kereta sewa pun hari ni baru boleh rentas negeri. Jadi driver pun job tak ada. Jadi macam mana dengan sektor pelancongan? So sekarang ni kalau airport suruh bayar, kita nak bayar boleh, tapi kita tak boleh nak bayar walaupun dia bagi rebate. Mana nak cari duit? Jadi sekarang soalannya YB Nancy dia kena ambil tahulah dalam, bukannya saja kat hotel tahu, bukannya yang pengusaha kredit apa yang bas tu kan yang minta kredit semua. Jadi kami kat sini nak dapat bantuan daripada siapa? So kita perlukan wave lah. Maksudnya kalau airport tutup since 18 Mac sampai sekarang masih tutup, means kenapa kami perlu bayar duit duit sewa? Kan sepatutnya tak perlu semua. Sepatutnya lah, sebab dia kena faham yang kami ni pun sekarang ni tak ada. Di bawah kerajaan juga kan. Sekarang ni terus terang kami semua B40. Bukannya M40 ke T20 ke, tak ada dah. Semua sama rata. Tak adalah, maksudnya dulu Kalau tidak takkan boleh rent sampai 5,000 kan. Maksudnya sekarang Ada masalahnya sekarang ni, kerajaan tak tahu bahawa hari ni yang terkesan bukan hanya B40. Yang M40 pun dah jadi B40. Yang top 20 pun ada yang dah jadi B40. Itu sebabnya kita mengharapkan bila kerajaan menyediakan
Belanjawan 2021. Salah satu sektor yang paling terkesan ialah sektor pelancongan, kan. Sepatutnya ada sesuatu yang betul-betul membantu rakan-rakan kita, macam saudara Zahid ni. Saudara Zahid ni saudara, dia ni walaupun dia jom sate, tapi dia Alam Shah Travel and Tours. Memang betul dia mendapat RM600 sebulan. Itu untuk 3 bulan pertama. Itu untuk 3 bulan pertama je. Tapi selepas tu tak ada dah. Tapi sebenarnya walaupun dia dapat RM300 sebulan, 600. RM600 sebulan selama tempoh 3 bulan. 3 bulan. Dah lupa dah sebenarnya. Berapa gaji yang you bayar pada purata gaji pekerja kita 2,000 ke atas lah, Dok. 2,000 ke atas. Maknanya gaji 2,000 dapat 300 sebulan. Jadi kita kena top up. Lagi 1,700 kena top up. Jadi kita tak tahu hala 7 tu. Kita tak tahu sama ada nak teruskan. Lagi 1,700 kena top up. Tiap-tiap bulan staf kita tak boleh pergi kerja. Kita pun tak boleh buat operasi sebab sepadan semua ditutup. Tapi tetap kena bayar gaji. Kalau tak bayar gaji tu boleh dapat tak 300? Kalau berhentikan bekerja boleh dapat tak? Ada syarat dia tu, tuan-tuan. Dia macam KWSP juga. Dia ada syarat. Syarat dia kena maintain pekerja. Kalau buang pekerja boleh? Tak dapat. Tak dapat, tuan-tuan. Jadi itu sebab kita merayu pada pihak kerajaan, setidak-tidaknya dalam keadaan hari ini, kalau dah tahu Malaysian Airport Berhad ini di bawah khazanah sepenuhnya, kita mampu untuk memberi bantuan kepada sahabat-sahabat kita ni, kecualikanlah, janganlah letak syarat-syarat yang membebankan. Kalau contohnya, kalau dah pasti 31 hari bulan Disember pintu sepadan akan dibuka, lainlah cerita. Ini tak pasti, lepas tu minta mereka untuk membuat pilihan. Ini satu benda yang saya rasa agak tidak adil. Sepatutnya mereka ni diminta untuk membuat keputusan sebaik saja sempadan dibuka. Kalau sekarang ni sempadan pun tak tahu bila dibuka. Selagi kedudukan Perdana Menteri belum tentu kukuh, selagi itulah sempadan tak buka. Ini masalah dia. Kita tak nak macam tu. Jadi itu saja daripada saya dan sahabat-sahabat daripada KLIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.